إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا لمشايخنا المعدومين من أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى أستاذ حسن بن حسون وناجي علي بن موسى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Sebelum kita mula baca kitab, kita baca wirid Imam Ghazali hari ini. La ilaha illallah. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله. الحمد لله. Pertama sekali syukur pada Allah dengan hidayah, taufik yang ta'id. Allah memberikan kita kemudahan dalam berbuat kebaikan. Sebab itu dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkau kami meletakkan pengabdian ubudiyah, dan akan Engkau ya Allah kami minta tolong. Jika tiada dalam pertolongan Allah, maka kita tak boleh buat baik. Tetapi kadang-kadang orang lupa
Dia rasa dia buat baik sebab dia tahu. Kadang-kala dia rasa dia buat baik sebab dia sihat. Kadang-kala dia rasa dia boleh buat baik sebab dia mampu. Tetapi dia lupa akan istilah hauqalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kadang-kadang kita terlupa tentang peringatan Allah. Tidak ada daya dan upaya untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan, melainkan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Allah. Jadi Allah dah nyatakan di situ. Dalam Al-Quran Allah sebut la quwwata illa billah. Dah dinyatakan. Tetapi kita terlupa. Kadang-kadang kita ingat sebab kita tahu kita boleh buat. Sebab kita sihat kita boleh buat. Sebab kita ada masa yang lapang dan luang kita boleh buat. Itu yang Nabi selalu cakap, terlalu action ni kita. Orang Melayu cakap action ni. Action ni bongkak, sombong. Kita rasa kita terlupa yang kalimah hauqalah itu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama juga dengan Fatihah ni tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita perlukan pertolongan Allah, i'anah Allah. Jika tidak dengan bi'aunihi, kita tak dapat berbuat kebaikan. Sebab itu beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak imbuhan. Kalau PKP ni orang nak imbuhan itu, orang nak imbuhan ini. Tak? Habis imbuhan, habis. Tapi imbuhan pada Allah, dia tak habis-habis. Contoh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar, berdoa neraka, ya Allah, kau jauhkanlah orang yang membaca doa itu daripadaku. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian Nabi kata, siapa yang membaca Allahumma inni as'alukal jannah, syurga berdoa, ya Allah, kau masukkanlah si fulan ini yang membaca doa ini ke dalam syurga-Mu. Ini permintaan. Itu kata imbuhan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untunglah orang yang beramal hampir puluhan tahun. Jadi kalau kita amal tiap-tiap hari, bermakna kita dapat doa daripada neraka dan doa daripada syurga. Syurga hari-hari berdoa bagi orang yang membaca ni. Ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Ya Allah, masukkan dia ke dalamku. Ini di antara aurat madani. Sebelum orang baca Allahumma antas salam, jadi orang akan baca Allahumma ajirna minan nar. Jadi setiap kali orang yang membaca Allahumma ajirna minan nar, neraka berdoa, ya Allah, keluarkan dia, jauhkan dia daripada aku. Ini kata rahmah Allah. Ini kata dikatakan rahmah Allah. Kita kena bersyukur. Banyak perkara yang kita kena bersyukur. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan lagi firmannya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Bermula kami, iaitu Allah, lebih hampir kepadanya daripada urat leher. Urat leher ni dah hampir. Pentadbiran Allah lebih hampir daripada urat leher. Hukum Allah atas kita lebih hampir daripada urat leher. Dekat. Jadi kita nak lari mana daripada pentadbiran Allah? Nak lari mana? Nak ke mana? Dalam dunia, kalau orang benci kita, kita boleh lari tempat lain. Ya tak? Kita duduk Selangor, satu Selangor tak suka gitu, kita buat hal, kita lari di Perak. Kita buat hal satu Malaysia, kita lari di New Zealand, kita lari di negara lain. Tapi jika Allah benci, kita nak lari mana? Lari New Zealand pun bumi Allah, Malaysia pun bumi Allah, Indonesia pun bumi Allah. Kita sentiasa dalam kebencian Allah. Sebab itu yang kita nak awasi, yang kita nak jaga adalah perkara-perkara yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahawa sesungguhnya perintahannya, yakni hukum Allah, perintah kami pada menghidupkan akan seseorang dan mematikan akan dia, iaitu terlebih hampir kepada seseorang itu daripada perintahan urat lehernya yang kami jadi akan dia sebab bagi hidup seseorang itu. Jadi pentadbiran Allah, pentadbiran Allah, ketentuan Allah, lebih dekat daripada urat leher. Jadi yang bersifat yuhyi wa yumit Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan Allah. Kita pula berikrar dengan Allah dalam Fatihah, di mana doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lepas semayang kita bohong Allah. Senang kan? Dalam semayang kita cakap dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayangku, seluruh ibadatku, hidup aku, mati aku, semuanya untuk Allah, semuanya milik Allah. Luas semayang kita tipu. Kita dah hidup untuk lain, ibadat kita dah untuk lain. Senang kita tipu Allah. Secara kita tak sedar, kita tak perasan yang kita telah membohongi Allah di dalam perkataan kita. Dalam perkataan, bagaimana hidup untuk Allah, ini hidup di dalam melaksanakan syariat, ikut syariat dalam keseluruhan kehidupan, mengikut syariat Allah. Wa nusuki, segala ibadat, sebab ini hak hamba. Allah ciptakan kita sebagai hamba Allah, maka kita wajib melaksanakan ubudiyah, segala nusuk kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mereka ini meletakkan ubudiyah,
tak keluar daripada konsep kehambaan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jadi bermula takrir yang demikian itu, iaitu bahawa sesungguhnya urat leher seseorang itu adalah ia sangat hampir kepadanya daripada segala juzuk yang lain daripadanya, kerana bahawasanya ia iaitu dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala akan sebab bagi hidup. Jadi urat leher ni, betul kalau orang dalam dunia persilatan sini, antara dipanggil tempat-tempat titik-titik maut. Yang belajar silat dulu dia tahulah. Jadi walaupun urat leher tu lebih dekat pada kita, perintah Allah, pentadbiran Allah atas kita lebih lagi hampir daripada urat leher. Nampak Inilah halnya jika terhenti musyahadah kita kepada urat leher je. Kalau kita pandang pada urat leher je, maka kita jaga urat leher. Tak? Kita jaga urat leher. Apa maksudnya? Kita sakit, jadi kita jagalah sakit kita. Sebab kita kata sakit ini boleh mematikan, tapi kita lupa tanpa sakit pun boleh mati. Sebab kita pandang musyahadah kepada urat leher, kita lupa bahawa ada yang lebih hampir daripada urat leher. Jadi orang ingat sakit sahaja boleh menjadi asbab kematian, sihat tak mati. Perasan tak? Siapa yang kena positif COVID-19 semua rasa mati. Bila sihat, mana ada rasa mati? Benar tak? Itu cakap tak jaga. Dan kita tengok dalam media masa, boleh maki orang, boleh itu, sebab sihat. Tapi bila kena penyakit baru ya Allah mati. Sebab musyahadah dia di situ. Musyahadah ni apa? Pandangan dia terletak di situ, dia terlupa. Siapa yang bersifat yuhyi wa yumit, sama ada seseorang itu sakit, sama ada seseorang itu sihat, Allah boleh mematikan. Nah, jadi bila kita terhenti pada sakit, sakit aja boleh mati, sihat tak boleh mati. Ada orang yang Allah tunjukkan kebesarannya kepada kita terlalu banyak. Jadi sebab itu bila sakit baru ingat mati. Masa sihat apa? Hep hure. Hep hure. Jadi tak payahlah ingat mati sebab aku sihat. Begitu juga orang yang nak menginfakkan hartanya pada jalan Allah, dia rasa kalau kaya baru boleh, kalau miskin tak boleh. Walhal yang menggerakkan seseorang itu wa amtiku mimma razaqnakum, tak kira miskin, tak kira kaya. Begitu juga nak jadi baik. Siapa pun kau sekalipun, kalau Allah pilih kita, tetap dapat pilihan Allah. Tapi kalau Allah tak mau,
tetap tak mau. Kalau Allah tak mau, tetap tak mau. Itu yang Nabi sebut. Abdul Rahman bin Muljam duduk dengan sahabat, tapi dikeluarkan oleh Allah, lalu menjadi khawarij. Itu yang kita kena sentiasa mengekalkan musyahadah, memandang kepada Allah, sentiasa bergantung harap, sentiasa buat penyerahan. Sebab itu 3 perkara ini amat penting yang Nabi dah sebut pada kamu. Pertama, keyakinan kita kepada Allah. Jangan sekali-kali ragu dengan Allah. Jangan kita ingat kita ada ilmu, kita boleh survive, kita ada harta, kita ada pangkat, kita boleh tanpa Allah. Kita tak boleh lepas daripada pentadbiran Allah, perintah Allah, kerana yang bersifat rububiyah dan uluhiyah adalah Allah. Yang bersifat dengan sifat uluhiyah, ketuhanan, hanya Allah. Yang berhak meletakkan pengabdian dia. Yang bersifat rububiyah, yang mentadbir, yang memerintah, yang memiliki, yang meletakkan hukum atas kita, Allah. Bila tak ragunya, yakin dengan Allah. Itu yang disebut. Yakin ini kena 100% dalam tauhid. Berbeza dengan fiqah. Fiqah, zon diterima pakai. Dalam tauhid, zon tak terima pakai. Dia kena 100% yakin. Dalam fiqah, dia zon. Zon ni makna apa? Yakinnya banyak, ragunya sedikit. Contoh, kita dah duduk ni daripada maghrib sampai isyak. Kemudian tiba-tiba datang keraguan, ada wuduk atau tak ada wuduk, ada ke, dah terkentut ke belum, dah terkentut ke belum. Ketika itu kata ulama fiqah, kembali kepada asal keadaan. Apa dia? Asalnya kita ada wuduk sebab kita zon. Ini kaedah fiqah. Pada fiqah zon boleh pakai, tapi pada ilmu tauhid, pada akidah, zon tak boleh pakai. Jika zon sahaja, kafir. Ragu dengan Allah, sikit ragu. Nampak tak? Zatnya tak ragu, tapi pada sifatnya kita ragu. Pada af'alnya kita ragu, sikit aja. Ni kena jaga-jaga, kena 100% yakin. Pertama. Yang kedua, pergantungan 100%. Dipanggil pergantungan yang bersih. Terus bergantung dengan Allah. 100% bergantung. Tidak akan sekali-kali memperolehi pergantungan 100% dengan Allah jika orang ni tak yakin 100%. Kenapa kena bergantung dengan Allah? Sebab Allah bersifat istighna, maha kaya Allah, semua kaya. Pada rezekinya kaya, pada ilmunya kaya, pada pembendaharaannya kaya. Jadi bergantung kepada zat yang maha kaya. Tak ada istilah kata ragu. Sebab janji Allah dalam Al-Quran ini adalah janji Allah. Apa yang termaktub dalam Al-Quran, janji Allah. Jadi tak boleh ragu. Bila ragu dengan Allah,
automatik ragu dengan Al-Quran. Macam mana? Ragu dengan Al-Quran, ragulah dengan Nabi. Sebab yang menyampaikan Al-Quran itu daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kata pergantungan yang bersih. Yang ketiga, penyerahan yang bulat kepada Allah. Penyerahan yang bulat kepada Allah. Tak ada lopong langsung, tak ada ruang langsung, serah betul-betul. Ada, tak ada, serah. Ada pun serah, tak ada pun serah. Sebab apa Habib cakap macam tu? Ketika kita ada ilmu, kita pun confident mengajar. Ketika kita bodoh, kita jadi tak confident. Nampak tak? Ketika itu penyerahan, pergantungan kita pada ilmu atau pada dia? Pada dia. Boleh tak Allah bagi lupa? Kita alim, lupa kan? Betul yang Nabi sebut, siapa boleh menolak sifat lupa yang Allah anugerahkan atasnya? Tak ada siapa boleh. Tak mampu nak tolak. Bila tak mampu nak tolak, bermakna kita ni tak ada kuasa, kita tak ada daya. Jadi kita kena serah kepada yang maha kuasa. Kita tak ada kuasa. Bila kita tak mampu, kita kena serah kepada yang maha kuasa. Mak tak mampu. Tak? Abi nak ini minta maaf ya. Adik try lah. Abi try 2 orang. Seorang Mesir, seorang Syria. Awal dah semula Syria. Mesir ada seorang ya, Hafiz. Cuba Hafiz, apa ta'rif hukum? Ingat tak? Tak ingat? Nampak? Sebenarnya bukan Hafiz tak belajar. Belajar. Tapi Allah anugerahkan kepada dia sifat lupa. Siapa boleh menolak, menghalang? Aku tak nak lupa, aku tak nak lupa, aku tak mau yang ni. Tak boleh. Sebab la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita ni pun tak ada daya dan upaya. Kita lawan pula daripada Syria sebelum Syria diserang. Awal apa ta'rif hukum? Ini asas ni. Asas, kalau tak silap asas usul fiqh. Ma ta'riful hukm. Itu nampak? Bukan tak belajar, tapi lupa. Lalu kita pun pakai kaedah, tidak dinamakan manusia melainkan ia bersifat lupa. Nampak tak? Pandai tak balas? Kita balas kat situ pula. Lalu kita pun balas kat situ. Wa ma sumiyal insan illa linisluhu. Kalau tak silap lah macam tu barisnya. Betul tuan? Kesalah. Abi ni bodoh. Ya. Orang bodoh, kau orang pula nak mengaji dengan orang bodoh. Nasib badan lah. Ya. Jadi apa ta'rif hukum? Tangguh situ. Apa ta'rif hukum? Iaitu menetapkan sesuatu perkara ataupun menafikan akan suatu perkara. Ini ta'rif hukum. Hukum ini dia menetapkan satu perkara atau menafikan sesuatu
Dia tetapkan satu perkara, boleh tak boleh, ataupun menafikan, menidakkan, tak boleh. Ini nama dia hukum. Maka hukum itu pada syarak datang 5, dia panggil hukum taklifi. Dan pada hukum taklifi itu datang 5 pula, dia panggil hukum wad'i. Ya, jadi Abi tak payah jelas lah hukum taklifi, hukum wad'i, sebab itu fiqh. Ya, itu selingan. Kena tanya, ya, kau orang punya ni ustaz fiqh, ya kan? Siapa yang ajar fiqh? Tanya. Apa dia? Ya, baik. Adapun jika kita musyahadah akan Allah yang menjadikan ia akan seseorang itu, dan yang menjadikannya akan urat lehernya, kita terlupa yang jadikan kita dan jadikan urat leher kita Allah. Tapi kita berpegang pada urat leher. Tak? Sama juga orang pegang, tak ada duit susah, tapi kita lupa siapa yang memberikan duit dan harta. Kita terlupa pula nak bergantung kepada si pemberi. Kita fikir pasal rezeki, tapi kita terlupa memandang kepada yang memberi rezeki. Ada macamlah kita pandang pada diri kita, walhal yang menjadikan diri kita dan yang menjadikan urat leher kita Allah. Kita ni kena jalan ikut syariat yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Ikut ajalah, bukan susah, ikut aja. Kalau kehidupan ikut, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Pakaian dalam Islam macam ni, kalau isteri kita macam ni, kalau anak-anak perempuan kita macam ni, ikut ajalah. Tapi sebab kita rasa kita boleh, lalu kita melawan yang menjadikan kita alah sekali-sekala. Pasal tak? Alah sekali-sekala buat dosa, apa salah? Kan dulu? Nanti kalau besok masuk neraka, alah sekali-sekala masuk neraka, apa salah? Kan? Bukan selalu. Saya dah 5 tahun tak buat maksiat, asyik zikir. Nak mati ni. Asyik zikir 5 tahun, apa sekali buat dosa. Bila? Ya, ada orang cakap macam ya. Besok masuk neraka Allah, apa salah sekali masuk neraka? Sebab 1 kali 1000. Aduh, ya Allah. Masa dia cakap tu, dia ingat Allah tak dengar. Rupanya dia sedang mendengarkan perkataan mencabar Allah. Alah, apa salahnya buat dosa sekali-sekali? Orang bukan nampak. Dia terlupa yang memiliki neraka dan yang memiliki syurga, apakah orang ataupun Allah. Itu kan ada doa daripada Nabi itu, ya Rabban nar, wahai
Tuhan yang memiliki neraka. Ajirna minhu ya Rabban nar, ajirna minhu. Setengah masyarakat kami, dia tengah malam, dia baca itu sampai meraung seperti mana budak kecil. Dia menangis tu macam budak kecil. Dia malam-malam tu dia minta dengan Allah. Ya Rabban nar, ajirna minhu ya Rabban nar, ajirna minhu ya Rabban nar, ajirna minhu. Menangis macam budak kecil. Ya Allah, yang memiliki neraka, keluarkanlah aku daripada neraka. Kalau ajirna, keluarkanlah kami, jauhkanlah kami daripada api neraka. Kalau aku, ajirni. Ini orang-orang saleh. Orang-orang saleh, dia nampak macam tu. Tapi sebab kita ni bukan orang saleh, jadi kita tak nampak kesilapan yang kita buat, dan kita terlupa tentang sifat basar dan sama Allah. Sifat basar dan sama Allah, sifat melihat dan sifat mendengar Allah. Allah tengok, Allah dengar. Tetapi serta yang demikian itu, kuasa Allah Ta'ala mematikan akan dia serta sejahtera urat leher. Urat lehernya tak ada apa-apa, tapi Allah boleh mematikan dia tanpa memutuskan urat leher. Kenapa meninggal? Tak ada sakit apa-apa, tiba-tiba batuk habis. Kenapa meninggal? Tengah tidur habis. Mana kita tahu kok tengah tidur ni habis? Malam ini adalah malam tidur kita yang terakhir. Siapa tahu? Siapa tahu? Sebab mati itu rahsia Allah. Rahsia Allah. Walaupun tak ada sebab sakit, walaupun ada sebab sakit, ada sebab sakit, tak ada sebab pun boleh mati, ada sebab pun boleh mati. Sebab Allah tidak menghendaki sebab. Yang menghendaki sebab hamba. Allah tak menghendaki sebab. Hebat Allah Ta'ala ni, hebat Allah. Kalau nampak kat situ hebat Allah. Tapi kalau nampak, kalau tak nampak, kita tak nampaklah dan tak merasakan akan kehebatan Allah. Dan lazim daripada demikian itu, kuasa pula ia menghidupkan akan dia dengan ketiadaan urat leher. Abi ingat zaman Nabi masa duduk di Tanah Haram dulu. Ada satu hamba Allah ni, dia asal dia tak silap Abi ni, dia asalnya orang Thailand. Orang panggil dia Mat Timun. Mat Timun ni, dua tangan tak ada, dua kaki tak ada. Dia datang Tanah Haram. Datang
asal orang miskin, cacat. Akhirnya kerajaan Saudi bagi dia jadi kerakyatan. Sekarang wallahu alam hidup lagi, kan sudah meninggal. Pergi Masjidil Haram ada driver. Pergi Masjid Haram pakai driver. Setelah beberapa tahun. Nampak? Jadi siapa yang memberikan segala perkara tu? Kalau nak kerja tak boleh kerja, tangan tak ada, kaki tak ada. Tapi Allah angkat. Allah bagi kita tengok supaya kita dapat melihat akan kebesaran Allah. Dia tak ada kerja, tak ada apa, tapi Allah menghendaki jalannya macam tu. Kitanya Allah menghendaki jalannya dengan usaha dan ikhtiar. Dibagi kita tangan yang elok dan sebagainya. Cara mana kita usaha dan ikhtiar? Ikutlah takdir Allah. Ada orang berniaga, ada orang begini. Sebab itu Rabbi kata jangan merungut. Sebab merungut ini sifatnya orang kaum-kaum Bani Israel. Apa yang Allah bagi kepada kita sekarang, ada kebaikan kita tak tahu. Dah. Macam contoh, kita mula-mula terima menantu bagusnya. Inilah menantu aku paling bagus sekali. Selang beberapa tahun, macam cerita orang Melayu kan. Menantu yang paling kita sayang, dialah orang yang paling kita benci. Kita tak tahu apa di dalam hukum Allah. Langsung kita kata, kalau aku tahulah macam ini, aku takkan bagi anak perempuan aku, dan aku tak nak ambil dia sebagai menantu. Istilah kalau aku tahu bermakna aku tak tahu. Ke begitu? Kalam dia begitu, Naufal. Kalau aku tahu bermakna tak tahu. Jadi orang tak tahu ni dia buat apa? Kenapa tak datang doa? Kenapa buat suatu perkara tidak istiharah? Dah? Istiharah lah dulu. Anta ta'lamu. Semalam Abi cakap benda yang sama. Anta ta'lamu wala a'lamu. Minta dengan Allah. Ala saya dah kahwin Ustaz. Doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjata orang Doa. Hari ini minta tak dapat, lusa minta, minggu, seminggu, sebulan. Takkan Allah tak dengar akan permintaan hamba-Nya. Jadi kalau nak minta, jangan minta dengan kebencian, tapi mintalah dengan kasih sah. Kita doakan dia sebab kita kasih, bukan sebab benci. Ada tak? Jahat sangat, benci, kita doa, ya Allah perbaikkanlah dia, tapi benci kat sini. Mana boleh dia tengah benci. Minta dalam keadaan kasih. Jadi bila sentiasa dalam kasih, bahagialah kehidupan seseorang. Sentiasa dalam kasih. Kan banyak benda kan dalam kasih. Nabi tunjuk cara mana untuk kasih.
makan sekali, tak boleh makan sepinggan, makan ramai-ramai, jangan makan sorang-sorang. Tak? Kan Nabi kata makanan yang barakah itu makanan yang banyak tangan di dalamnya, baru berkah. Sini dapat berkah, ini orang ni berkah. Kedua, jangan rajin beli makanan di kedai, masak sendiri. Kenapa dulu kita sentiasa bertaut kasih mak ayah, mak kita tak pernah tak masakkan kita. Jadi kita masak makan makanan daripada air kasih ibu kita. Sekarang dalam keluarga tak kasih, sebab kita makan air tangan kasih mama. Dah hari-hari makan mamak ni, kasih mamak. Air tangan kasih tom yam siam, fapani. Masaklah. Sebab itu dulu adik-beradik dulu cantik bersatu padu, sebab kasih sayang mak masak. Mak kita masak, bukan masak hebat-hebat pun macam orang sekarang. Masak singgang. Ada? Ni Din. Dia mau tahu tak masak singgang? Singgang. Tahu tak? Lek Kelantan ada tak? Lek Kelantan ada tak? Singgang? Ada. Tak susah mana singgang? Mana? Tahu pergi lah bawang 2-3 butir, kuah, segar, daun kunyit, lepas pagi lah. Dah. Ikan kembung 2-3 ekor. Singgang. Jadi singgang. Maka kasih ini datang masa sendiri. Nabi ajar makanan yang barakah itu daripada hasil tangan, air tangan. Kan? Ada tak dalam hadis orang mukmin yang bersalam-salaman, salam dengan tak salam, selama mana dia tak lepas tangan ni, selama itulah gugurnya dosa-dosa daripada celah-celah jari kedua saudara Islam yang lain. Ini salah. Kita salam. Sekarang tak boleh lah, sebab ada tu apa menatang Allahumma salli ala Muhammad, COVID-19, lupa dah. Tadi cakap dengan Din, cakap Kelantan, keluar Natal. Natal. Ada. Ya, salam ini gugur dosa. Kita salam tadi gugur dosa selama mana kita bertaut lagi. Sebab apa? Atas dasarkah janganlah sombong. Salam. Salam dulu. Boleh. Salam. Gugur dosa. Dosa tu gugur. Jadi sombong pada kita ni kadang-kadang tak nampak. Nampak tak? Salah. Jangan kita mengundang kemurkaan Allah. Faidi. Baik. Maka dengan demikian itu musyahadah.
melihat, menyaksikan. Jadi tetaplah yakin kita akan bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang memerintah atas menghidup akan seseorang dan mematikan akan dia, bukan urat lehernya yang memerintah yang demikian itu. Jadi yang menghidupkan, yang mematikan bukanlah urat leher, maknanya bukanlah makhluk, tetapi Khalik. Siapa dia? Allah. Kias lagi yang lain. Kias lagi lah. Tak. Yang menyenangkan dan yang menyusahkan bukanlah harta, tetapi Allah. Tak. Kias lagi, banyak lagi. Allah suruh kita fikir. Tak? Allah suruh fikir. Fikirlah. Ya. Orang kata kalau tak ada ni kerjaya hebat, nanti dapat isteri pun tak hebat. Ya. Kan jodoh ni ketentuan Allah. Tengok Ustaz Rafiq. Ya. Sijil satu pun tak ada, dapat isteri ustazah. Benar. Tengok awal, kata lawa tak lawa, hitam-hitam setampuk manggis. Dapat isteri, kalau ikut education doktor lah, bagi makmal. Awal apa ada, kan? Kerja kilang lepas. Tapi mana tahu jodoh itu. Itu Abi bergurau dengan Umi. Abi punya UPSR 4A 1B tahun 70-an, antara pelajar yang cerdik. Minta maktab sains, sekolah sains pada waktu itu. Almarhum tak bagi. Almarhum kata tak apalah dulu, kata. Tu Abi bergurau dengan Umi, kalau Abi masuk sekolah sains, masuk universiti, ambil PhD, Abi tak jumpa Umi. Yalah, Abi sekarang jadi menteri lah, menteri pendidikan. Yalah. Tapi ketentuan Allah tu macam tu. Yalah. Abi punya akademik dulu bukan teruk. Yang teruk Kushairi. Kushairi akademik dia teruk. Dia semuji. Ambil result SPM, anak ni Kushairi. Cikgu panggil Abi. Encik, tengok result SPM anak encik. Kenapa? G semua. Abi kata Alhamdulillah. Kenapa encik Alhamdulillah? Good, Abi kata. Bukan senang nak dapat yang baik, Abi cakap. Geling kepala sekolah. Ayah lain semua marah. Abi senyum. Kenapa Abi senyum? Itu adalah ketentuan Allah. Tak boleh buat apa. Kalau tak sekolah, duduk melepak dekat bawah pokok hari-hari, kemudian ambil periksa G, yang tu kena ada motivasi. Tapi kalau dah duduk di sekolah, tiba-tiba ambil periksa G, serahlah dengan Allah. Itulah takdir Allah atas dia. Kan rukun iman yang keenam,
redha dengan qada dan qadar daripada hidup kan senang. Ya tak? Hidup senang. Ya. Tak susahlah hidup ni, senang aja kalau hidup dengan Allah. Hidup dengan agama Allah. Hidup dengan tauhid. Jadi senang. Hidup dengan tauhid jadi senang. Ya. Semua balik, kembalikan semua. Jadi tenang. Hati kita jadi tenang. Dan ketahui daripada takrir ini akan bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang terlebih hampir perintahnya kepada seseorang itu daripada urat lehernya. Bukan ia zatnya yang hampir, bukan zat Allah yang hampir kat kita, tetapi yang hampir dekat kita adalah pentadbiran Allah. Dan lagi firman-Nya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan artinya dan ialah Allah, iaitu serta kamu barang di mana ada kamu. Di mana pun kita berada, tak boleh lari daripada pentadbiran Allah. Ini yang dia kata aynama kuntum wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi di mana pun kita berada, Allah dengar. Siang malam dalam hati dengar Allah. Ya tak? Allah dengar. Mintalah duduk mana tu, di mana tu, mohon munajat pada Allah. Minta. Selalunya kita terlupa bab minta ini, terlupa. Ya. Baik. 858. Artinya daripada jihah keadaan Allah Ta'ala ialah yang mengadakan akan kamu. Jadi yang mewujudkan kita orang lupa tentang apabila tatkala kita 40 hari di dalam rahim mak. Apa yang telah ditentukan? 1, umur. 2, apa aswad? Rezeki. 3, mati ajal. 4, umur tu ajal lah. 4, aswad bukan tak ingat, aswad lupa. Yang ketiga apa main? Jodoh. Yang keempat apa dia? Siapa ingat? Dia ingat. Fikri ingat, Fikri. Ingat? Tak ingat. Malah geling ni. Apa Fikri? Bahagia atau cilaka? Ya. Dah ada dah. Baik. Dan ialah yang memerintahkan kamu, kemudian daripada diadakan kamu. Setelah Allah wujudkan kita, tak boleh lari kita dalam pemerintahan Allah. Tak boleh lari kita dalam pemerintahan Allah. Janganlah kita belagak, kita boleh berdiri sendiri. Tak boleh. Orang cakap, saya ada duit, saya boleh pergi haji bila-bila masa saya nak pergi. Zaman sekarang ada duit boleh pergi haji. Umrah tak boleh, haji tak boleh. Duit ada. Dan
Ya. Dia cakap, orang kata duit is everything. Kan? Dulu kan ada, money is everything. Duit adalah segala-galanya. Nampak tak? Allah tunjuk sekarang. Dah tak boleh buat apa. Ya. Orang bergaduh pasal itu, fitnah jadi dengan sebab itu dan sebagainya. Sebenarnya bukan tak penting. Jika mana sesuatu nikmat yang kita dapat tetapi tidak disertakan akan keberkatan di dalamnya, tak ada ketenangan. Berkahwin tapi tidak disertakan keberkatan dalam keluarga, jadi kahwin ni tidak menjadi satu ketenangan. Dia bagi rezeki tapi tidak disertakan rezeki itu dengan keberkatan. Rezeki ini tidak menjadi tenang, dia menjadi keluh kesah, dia jadi masalah. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Maka setiap nikmat itu disertakan dengan keberkatan nikmat itu. Umur macam tu juga. Allah beri kita umur, lalu disertakan dengan anugerah umur itu dengan keberkatan. Jadi makin kita berumur, makin kita boleh jadi orang baik, hidup tenang, selamat dan sebagainya. Sikit lagi. Dan memelihara kamu. Jadi yang memelihara kita dalam Asma'ul Husna ada tak? Sifat Hafiz. Ada tak? Ada tim. Hafiz. Zat yang bersifat dengan memelihara. Itu dia. Jadi yang pelihara kita siapa? Allah. Kan? Allah. Tetapi kata jangan tinggal yang ta'awuz. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Satu. Kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi Allah pelihara kita daripada segala kecelakaan. Baik. Dan yang memerintah akan kamu satu hal kemudian daripada satu hal. Yang memerintah kita daripada satu hal kepada satu hal adalah Allah. Ni hebatnya. Baik. Dan dikehendaki dengan ma'iyah yang ada pada ayat ini bersamaan yang ada pada ayat ini, iaitu ma'iyah pada pihak khalqiyah, dan mulqiyah, riayah, tarbiyah, bukan ma'iyah zat. Yang dimaksudkan dengan ma'iyah di sini adalah berserta di dalam pemerintahan, berserta dalam tarbiyah, dalam takdir Allah, bukan berserta dengan zat, bukan. Allah bersama kita, bukan maksud zat Allah bersama kita, bukan. Tarbiyah Allah, didikan Allah, ilmu Allah, pentadbiran Allah, pemerintahan Allah, yang kita tak boleh lepas daripada perkara tersebut. Siapa boleh lari dari ilmu Allah? Tak boleh.
bila tak boleh lari daripada ilmu Allah, makna kita bersama Allah. Tak siapa boleh lari dari ketentuan Allah, pemerintahan Allah. Jadi kita bersama Allah, itu yang disebut ya, wa nahnu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di mana pun kita berada, kita bersama Allah. Ini wallahu alam. Setakat dia. Malam esok kita sambung. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah ya. Jadi mudah-mudahan ya Allah permudahkan segala urusan kita ya, dan Allah pelihara kita dari perkara yang tidak baik ya. Kita Allah angkat akan kezaliman orang-orang yang tidak berbuat zalim kepada kedua madrasah ya. Kita yakin dengan Allah pasti datang pertolongan Allah. Sebab kalam ulama disebut macam tu, sebanyak mana yakin kita dengan Allah, sebanyak itulah datangnya pertolongan Allah. Banyak mana kita yakin, banyak tu ya. Jadi insya-Allah doakan kita punya usul lepas salat tadi dimudahkan oleh Allah tiap-tiap minggu tadi ya. Tiap-tiap minggu usul kita ya, yang kita ikhtiar untuk cuba selesaikan akikah anak-anak jamaah ini selesai ya. Cara mana kita tak tahu, tapi kita telah berdoa dan meminta. Hajat ini kan satu doa, itu hajat yang menentukan dan yang memudahkan adalah Allah. Jadi tak payah fikir apa, macam mana ya boleh nak buat setiap minggu. Mana kita tahu ya, hari tak sampai lagi, sampai hari baru dah tahu. Benda tak sampai nak fikir macam mana ya. Abi teringat kalam almarhum almarhum dia pernah cakap tahun 90-an. Besok dia kata tahun 90-an, wawasan 2020 220, dunia kosong, akhirat pun kosong. Tadi Abi terfikir, almarhum cakap tahun 90, besok sampai tahun 2020 dia kata kan, masa tu sibuk kan, wawasan 2020. Almarhum cakap 2020 220, dunia kosong, akhirat kosong. Tadi Abi terfikir, rupanya almarhum cakap sekarang jadi dunia teruk, akhirat pun teruk. Secara tak langsung dia punya firasat. Dua kosong, dunia kosong, akhirat kosong. Itulah ya. Jadi mudah-mudahanlah Allah tak kosongkan kita. Sebab orang mukmin itu tidak akan sekali-kali dikosongkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati mereka sentiasa diisi dengan nur ya, iman, nur ma'rifah, nur mahabbah, kasih sayang ya. Insyaallah
وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. وألف بين قلوبنا. وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.